Yang pertama ialah sumbangan Imam Abu Hanafi. Hasil karya beliau ialah Al-Faraid, Fiqh Al-Akbar, At-Ta'alim wal Muta'alim. Beliau mengasaskan mazhab berdasarkan fatwa para sahabat, qiyas, istihsan, ijma' dan uruf. Murid beliau yang terkenal ialah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Al-Huzail. Beliau berjaya menyebarkan mazhab beliau di seluruh Asia Tengah dan Eropah. Seterusnya, mari kita lihat sumbangan tokoh kedua iaitu tokoh Imam Malik. Imam Malik menghasilkan karyanya iaitu Al-Mu'attaq. Beliau mengasaskan mazhab berdasarkan amalan penduduk Madinah, qisas dan masalihul mursalah. Murid beliau yang terkenal ialah Imam Syafi'i, Abdullah bin Abdul Hakam dan akhir sekali ialah Abdul Rahman bin Qasim. Imam Malik berjaya menyebarkan mazhab beliau di Mesir, Andalus, Tunisia dan juga Afrika. Seterusnya ialah tokoh Imam Syafi'i. Sumbangan beliau adalah daripada hasil karya beliau iaitu Al-Risalah, Al-Musnad. Beliau mengasaskan mazhab berdasarkan ijma', qiyas dan istidlal. Antara murid beliau yang terkenal ialah Ahmad bin Hanbali. Yang kedua ialah Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Dan akhir sekali ialah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzni. Penyebaran mazhab Syafi'i tersebar di Mesir, Iraq, Parsi, Syria, Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Pakistan dan juga India. Dan disebabkan itulah kita di Malaysia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya mari kita lihat sumbangan tokoh yang terakhir iaitu tokoh Imam Ahmad. Karya yang beliau hasilkan ialah yang pertama Al-Musnad, yang kedua At-Tarikh, yang ketiga Al-Adlat, yang keempat dan yang terakhir ialah Al-Manasik. Beliau mengasaskan mazhab berdasarkan fatwa para sahabat, qiyas dan yang terakhir ialah istihad. Murid-murid beliau yang terkenal ialah Imam Hasan bin Musa, begitu juga Imam Hanbal bin Ishaq dan yang terakhir ialah Al-Walid bin Muslim. Penyebaran mazhab Hanbali tersebar di seluruh Baghdad, Mesir dan Najd. Namun, apakah iktibar atau pengajaran yang kita dapat daripada tokoh-tokoh tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghormati perbezaan pendapat antara mazhab supaya masyarakat hidup dalam keadaan harmoni. Sebagai umat Islam juga kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam mazhab dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang kita miliki agar dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. Kita juga hendaklah berwaspada dalam meneliti sumber-sumber ilmu agar tidak terpesong dari syariat Islam yang sebenarnya. Seterusnya, mari kita lihat kepada rumusan tajuk ini. Setelah habis mempelajari tajuk ini iaitu keunggulan tokoh empat mazhab, saya dapat merumuskan bahawa terdapat empat tokoh mazhab yang sangat hebat. Masing-masing mempunyai sumbangan yang sangat hebat untuk agama. Sebagai umat Islam, kita mestilah mencontohi sifat dan kebaikan yang mereka lakukan agar hidup kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikurniakan syurga Firdaus, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Sebagai penutup, sekian, terima kasih kerana menonton dan mendengar. Semoga mendapat manfaat. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.